Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tersambung pada halaman yang kelima, niat solat berjamaah. Makmum hendaklah berniat menjadi makmum atau mengikut imam. Jika tidak, dia tidak mendapat pahala berjamaah. Imam tak disyaratkan berniat menjadi imam. Jika dia tidak berniat menjadi imam pun solatnya sah, tetapi makruh dan hanya mendapat pahala solat seorang diri. Perkara yang perlu kita ambil maklum juga bahawa niat sebagai imam dan sebagai makmum tidaklah menjadi syarat di dalam takbiratul ihram. Ya. Niat sebagai imam dan sebagai makmum tak wajib dalam takbiratul ihram. Berniat sebagai imam dan sebagai makmum dalam takbiratul ihram adalah sunnah. Ya. Kecuali beberapa solat yang kita akan sebutkan nanti. Jadi kadang-kadang ada kedapatan daripada para jemaah kita yang sukar untuk niat, sehingga susah 3-4 kali tak dapat. Sebab apa? Sebabnya dia ambil niat yang panjang. Sahaja aku solat fardu zuhur 4 rakaat tunai mengikut imam menghadap kiblat kerana Allah Taala. Panjang sangat, maka akhirnya jadi berat dan susah. Untuk mereka yang boleh, silakan dan teruskan, kerana itulah yang terbaik. Bagi mereka yang boleh, ini adalah keluasan fiqh. Jadi bagi orang-orang yang tak dapat, contohnya para jemaah kita yang sukar dapat, maka boleh kita bimbing mereka bahawa yang diwajibkan dalam niat itu yang pertama dengan qasad, sahaja aku. Yang kedua ialah dengan solat fardu. Yang ketiganya ialah dengan ta'yin zuhur, asar, maghrib, isya contohnya. Maka hanya dengan 3 tadi sahaja aku solat fardu zuhur, itu sahaja yang wajib dalam Allahu Akbar. Yang wajib dalam Allahu Akbar 3 tadi. Selebihnya dengan 4 rakaat tunai mengikut imam, semuanya itu adalah sunat sahaja dalam takbiratul ihram. Dengan erti kata, berniat sebagai imam dan sebagai makmum tak semestinya dalam takbiratul ihram, bahkan boleh selepas selesai takbiratul ihram. Ini sebagai satu peringatan dan keluasan fiqh. Kemudahan. Nama kata fiqh ni nak memudahkan umat untuk beramal, bukan menyusahkan umat. Jadi untuk orang-orang yang suka, ni kadang-kadang ada yang takbir sampai 8 kali tak dapat lagi. Usalli Allah, usalli Allah, usalli Allah. 3-4 kali usalli Allah. Marah kat diri dia sendiri sebab tak dapat. Kawan sebelah pun terkejut kadang-kadang. Kawan sebelah pun terkejut. Disebabkan 8 kali takbir tak dapat lagi. Kerana sukar bagi dia dalam masalah niat. Jadi hal-hal yang sedemikian perlulah kita perluaskan supaya dipermudahkan kepada orang-orang yang berkenaan. Kita bukan nak umat ni ambil mudah, tidak, tetapi perlu dimudahkan pada orang-orang yang menghadapi masalah sedemikian. Jangan sampai nanti bawa kepada kemurungan, tak solat dan sebagainya, hanya disebabkan dia rasa susah dan sukar. Ada kaul yang dhaif dalam mazhab kita, niat sebelum takbir, ada kaul dhaif. Manakala dengan jumhur, dengan Hanafi, Hambali dan juga Maliki mengatakan boleh niat sebelum takbir. Contohnya untuk orang yang hadapi masalah, bukan untuk kita ambil mudah, tidak. Untuk yang hadapi masalah ni, kita tengok teruk sangat dah kawan ni. Maka pada ketika itu kita tolong dan kita bantu dengan keluasan-keluasan fiqh yang ada. Sebab Hanafi, Maliki dan Hambali juga syariat Islam, bukannya syariat lain. Maka perlu kepada kita berikan keluasan kepada mereka yang hadapi masalah. Yang tak hadapi masalah, teruskan. Buat niat yang paling yang terbaik, keseluruhannya ada dalam takbiratul ihram. Tapi bagi yang tak dapat, contohnya niat imam dan makmum, boleh selepas selesai takbir baru niat jadi makmum ataupun baru niat jadi imam.
kecuali ada 4 solat yang wajib kita niat sebagai imam dan sebagai makmum dalam takbiratul ihram. Halaman yang ke-6. Pada perhatian tu cuma ada 2, kena tambah lagi 2. Saya tengok dalam kitab Nihayatuz Zin menyebutkan ada 4. Sebelumnya saya tengok pada kitab lain. Jadi ada 2. Jadi sebenarnya ada 4 solat yang wajib kita berniat sebagai imam atau sebagai makmum. Yang pertama ialah solat Jumaat. Solat Jumaat tidak sah kalau kita buat secara sendirian. Maka sebab itulah solat Jumaat wajib berniat sebagai imam dan sebagai makmum dalam takbiratul ihram seawal solat lagi. Mesti dah berjamaah. Yang kedua dengan solatul mu'adah, solat ulangan. Solat ulangan bermaksud kita dah sembahyang fardu, kemudian kita ulang solat fardu yang sama, kerana untuk mengambil peluang dapat pahala berjamaah dengan jamaah yang lebih baik. Contohnya dengan kita dah pun solat, tiba-tiba bila kita sampai di Masjidil Haram orang belum solat lagi, maka kita ikut solat di Masjidil Haram untuk kita dapat ganjaran pahala yang lebih. Walaupun tadi kita dah buat solat zuhur, tiba-tiba tengok baru ada yang nak solat zuhur pula di Masjidil Haram, maka kita ikut solat dengan niat solat ulangan. Solat ulangan wajib berniat sebagai imam atau sebagai makmum dalam takbiratul ihram, kerana keharusan melakukan solat fardu secara urangan hanyalah untuk berjamaah. Dalil-dalil yang ada menunjukkan kepada kita bahawa solat ulangan itu dilakukan secara berjamaah. Yang pertama, Nabi kita selesai solat zuhur, tiba-tiba masuk seseorang nak melakukan solat zuhur, maka Nabi kita bertanya, siapakah yang nak bersedekah untuk orang ini? Maksudnya bagi peluang dia dapat pahala berjamaah. Maka kata Abu Bakar, saya ya Rasulullah. Maka Nabi kita katakan, salli ma'ah, solat semula dengan dia. Maka Abu Bakar dah pun zuhur dengan Nabi kita, tetapi ulang solat zuhur dengan orang yang baru masuk untuk dapat pahala jamaah kepada orang yang tersebut. Begitulah juga dengan Sayyidina Mu'adz bin Jabal yang telah pun melakukan solat Isya' bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika mana Mu'adz bin Jabal balik ke kampungnya, beliau mendapati orang kampung masih menunggu beliau nak melakukan solat Isya'. Maka Mu'adz yang dah solat Isya' dengan Nabi kita mengimamkan jamaah di kampungnya solat Isya'. Itu dalil solat ulangan. Begitulah juga dengan Nabi kita selesai solat Isya', Nabi kita toleh melihat sekumpulannya orang yang tak ikut solat. Nabi kita tengok ada orang yang tak ikut solat. Selesai solat, Nabi kita toleh tengok ada yang berada jauh daripada saf. Nabi kita tanya, apakah kalian tak ikut solat dengan kami? Maka kata mereka, kami dah solat di tempat kami ya Rasulullah. Maksudnya kami sebelum sampai ke sini dah solat dah di tempat kami. Tak tahu yang Nabi kita buat jemaah Isya' lambat. Maka Nabi kita katakan, idza ataitumul masjid, apabila kalian datang ke masjid dan solat berjamaah sedang dilaksanakan, maka ikutlah solat. Ia sunnatul lakum, ia adalah sunat bagi kalian. Ulama mengatakan solat fardu telah pun ditunaikan, solat ulangan hanyalah solat yang hukumnya sunat, dan hanya boleh dilakukan secara berjamaah, tak boleh dilakukan secara sendirian. Maka dengan sebab itu solat ulangan kita kena niat menjadi imam ataupun sebagai makmum di dalam takbiratul ihram. Yang berikutnya tak ada dalam buku, kena salin, iaitu dengan solat jamak takdim kerana hujan. Jamak ada macam-macam keharusan jamak. Kalau dengan qasar, keharusan qasar hanya sebab musafir. Tetapi kalau dengan jamak ada banyak sebab. Ada jamak kerana musafir, ada jamak kerana sakit, ada jamak kerana bertugas menjaga keselamatan, ada jamak kerana manasik haji. Contohnya yang melakukan jamak di Masjid Namirah ketika mana hari Arafah, yang melakukan jamak zuhur dan asar di Arafah.
Manakala maghrib dan isyak pula dibuat jamak di Muzdalifah. Ulama mengatakan, antaranya jumhur ulama mengatakan bahawa jamak pada ketika itu adalah kerana manasik haji, sebahagian daripada perbuatan-perbuatan yang dituntut dalam ibadah haji. Dan ada jamak kerana hujan. Jamak kerana hujan hanya boleh jamak takdim, tidak sah jamak takhir. Ya. Dan tujuan melakukan jamak kerana hujan adalah untuk mendapat pahala berjamaah. Kerana ya, seseorang yang datang solat, kalau dia balik bimbang basah dan kotor pakaiannya dan sebagainya, tak dapat datang lagi, maka disebabkan itulah maka diharuskan menjamakkan solat disebabkan hujan. Ya, di zaman kita ni mungkinlah ya tidak begitu susah, masing-masing dah ada payung, masing-masing pakaian pun banyak. Kalau orang dahulu, Masya Allah, dengan Sayyidina Sa'id bin Amir Al-Jumahi hanya ada sehelai pakaian yang beliau basuh sebulan sekali saja. Masya Allah. Jadi kalau dengan kena hujan dan ada kotoran yang kena pada pakaiannya, mungkin menyukarkan beliau untuk datang berkali-kali. Contohnya, maka di zaman kita ni dengan ada kenderaan, dengan ada payung, dengan pakaian yang banyak, mungkin jamak kerana hujan tu tidak lagi dilakukan. Tetapi dari segi hukum masih kekal. Boleh melakukan solat jamak takdim kerana hujan. Mungkinlah di tempat-tempat tertentu, contohnya Tuan Imam dapat pastikan dengan hujan yang lebat dan keadaan di luar masih hujan yang kuat, tempat mereka pula selalu banjir. Lumayan masjid ni sebab atas bukit tuan-tuan. Kalau banjir kat masjid ni kat bawah tu dah tenggelam semua dah. Jadi di setengah-setengah tempat macam di Kelang, Masya Allah, ada masjid yang kalau hujan lebat dia banjir, hujan lebat dia banjir. Jadi mungkin Tuan Imam bila ketika mana hujannya lebat pada waktu zuhur, buat keputusan tengok kepada keadaan hujan yang lebat, air laut yang pasang dan bimbang berlaku banjir, kita buat keputusan melakukan jamak takdim zuhur dan asar di masjid kerana bimbang kalau masing-masing balik selepas zuhur, bimbang asar tak dapat datang lagi contohnya, maka boleh melakukan jamak. Jadi orang yang melakukan solat jamak kerana hujan, disebabkan jamak kerana hujan itu tidak sah kecuali kerana berjamaah, maka dengan sebab itulah wajib berniat sebagai imam dan sebagai makmum di dalam takbiratul ihram. Ini di antara solat-solat yang wajib kita niat sebagai imam dan makmum dalam takbir. Yang keempat ialah orang yang bernazar untuk melakukan solat secara berjamaah. Disebabkan nazarnya, maka niat sebagai jamaah juga wajib bagi dirinya. Maka sejak daripada awal solat wajiblah sudah berjamaah. Dalam hadis Nabi kita katakan, man nazara nadran ataqahu falyafi bih. Sesiapa yang bernazar dengan nazar yang mampu untuk dilaksanakannya, maka hendaklah ditunaikan nazarnya itu. Maka orang yang bernazar tadi wajib untuk melaksanakannya. Beliau bernazar sekiranya dilantik menjadi pengurusi masjid yang baru, beliau akan melakukan solat berjamaah selama 40 waktu. Masya Allah. Wajib ke atasnya 40 waktu solat berjamaah untuk memberi komitmen penuh pada masjid. Tiap-tiap waktu ada. Masya Allah. Jadi tiap-tiap waktu dia datang solat, wajib dia niat sebagai imam atau sebagai makmum dalam takbiratul ihram. Sebab solat itu solat yang dinazarkan nak dilaksanakan berjamaah, hendaklah daripada awal lagi berjamaah. Itulah 4 macam solat yang wajib niat sebagai imam dan makmum dalam takbiratul ihram. Selebihnya tuan-tuan tak wajib. Hukumnya sunat sahaja kita niat sebagai imam dan makmum dalam takbiratul ihram, dengan erti kata selepas takbir pun masih boleh berniat sebagai imam atau sebagai makmum.